warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni. Sambung sifat ilmu, sifat ma'ani, qudrah, iradah. Sifat ma'ani sebelum tu hayah, qudrah, iradah dah selesai 3. Masuk ke sifat ilmu. Masuk sifat ilmu. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala, dan ilmu artinya tahu. Yang mana kita sedang membincangkan tentang sifat-sifat Allah, yang mana kita memperincikan sifat ma'ani yang secara ringkas dalam kitab perukunan kita. Kita masuk dekat, kita berhenti dekat sifat ilmu. Sama seperti sifat ma'ani yang lain, sifat ilmu adalah sifat yang jenis wujudi, yang jenis ada, yang ada sungguh pada Allah. Dia bukan jenis faham-faham, dia bukan jenis tak ada. Yang kita dah bincang sifat salbiah sebelum ni. Masuk kita sifat ma'ani yang ketiga ni adalah satu sifat yang bangsa ada, yang jenis ada. Kita tak boleh nak memahami sepenuhnya, cuma asalkan dia ada, sah untuk dilihat. Boleh untuk dilihat, boleh untuk didengar. Jika perkara itu ada, itu kaedah. Kullu mawjudin yusihu an yura. Perkara yang ada sah untuk dilihat. Maka sifat ma'ani sifat yang ada. Maka boleh kalau nak lihat, dengan syarat Allah bagilah, yang mana di syurga nanti memang ada kebolehan. Allah memberi kebolehan untuk lihat sifat, melihat diri Allah. Sebab Allah tu ada, maka bolehlah lihat. Sifat ma'ani ada, bolehlah lihat sifat ma'ani. Apa dia hayah? Kita tak boleh tengok hayah kita. Kita hidup, mana hidup? Hayah tu hidup kan? Tak boleh tengok. Kita berkuasa, mana kuasa? Mana boleh nak sebut? Kita berkehendak, kita nak itu, nak ini. Mana nak tu? Nak tu mana? Tak ada. Kita ada ilmu. Mana ilmu tu? Tak ada. Ilmu ada, tapi kita tak nampak. Allah tak bagi nampak. Tapi dia adalah sifat ma'ani. Dia jenis ada. Kalau nak faham, kita ulang dah lama dah ni yang bulan lepas ni. Nak faham dengan sifat salbiah, atau faham dengan sifat nafsiah, iaitu wujud. Kita ambil pendapat yang pertama, wujudlah dulu. Allah wujud. Ya, Allah wujud. Wujud tu ada? Wujud tak ada. Wujud tu tiada. Allah ada, wujud tu tiada. Qidam, tidak ada permulaan. Allah bersifat qidam. Ya, qidam ada tak? Mana ada? Allah kekal, baqa. Ya, Allah kekal. Kita kena berpegang Allah itu kekal. Kekal tu ada tak? Baqa. Sebab dia bukan sifat ma'ani, dia sifat salbiah, yang faham-faham, yang sungguh. Sungguhlah Allah kekal, tapi kekal tu tak ada. Sama macam kalau kita nak nisbahkan pada makhluk lah untuk faham.
macam mana jatuh tak ada, bergolek tak ada, pecah tak ada. Pecah mana ada? Tapi faham tak? Sungguh tak ianya pecah? Sungguh dah jatuh kaca ni pecah lah. Tapi pecah tu mana? Mana ada pecah? Tapi sungguh faham, pecah tu mana ada? Kita dah bahas sebelum ni panjang lebar dah. Buah kelapa bergolek, buah kelapa jatuh dan bergolek. Jatuh tak ada, bergolek pun tak ada. Tapi sungguh lah dia jatuh, bergolek. Sungguh lah dia bergolek. Tapi mana golek? Tunjuk kena kat buah kelapa. Sebab apa? Sebab dia bukan jenis ada, dia jenis sungguh, jenis faham, ya. Tapi bukan jenis ada. Sifat ma'ani Allah yang kita bahas baru hayah, kudrah iradah, nak masuk ilmu. Dia bangsa ada. Kalau nisbah makhluk, hari tu kita bagi contoh apa? Ni kot. Ni kan. Warna orange ni, warna apa tu? Orange lah, orange ni. Dia ada warna orange. Dia ada. Sebab tu kita boleh tengok. Ada. Kalau mikrofon ni kita kata sifat ma'ani dia adalah hitam. Kata gitulah kot. Kita nisbahkan, nak bagi faham je. Jangan terjemahkan Allah kepada makhluk pula. Kita nak kata ini adalah mikrofon. Ya, mikrofon ini. Dia ada. Diri dia ada. Ni adalah dia. Hitam ada. Itu sifat ma'ani dia. Sebab boleh tengok. Hitam ada. Bulat ada. Bulat. Bulat mana ada? Tapi sungguh bulat. Sungguh. Itu je. Nak beza zat, kalau nisbah pada Allah, zat, sifat dan zat, sifat. Nak beza zat Allah, sifat Allah yang salbiah dengan sifat Allah yang ma'ni. Sebenarnya kita dah ulang banyak kali dah benda ni. Tapi kadang-kadang kena ulang. Yang ke-10 baru faham. Kali pertama tu angguk aja. Kali ke-10 baru angguk sungguh. Gitu nak macam mana? Jadi kalau kita nak tengok ni, zat tu mana? Dialah. Ni dia. Hitam nampak, boleh dilihat. Dia dipanggil sifat makni yang jenis ada. Boleh dilihat. Tapi bulat, dia sungguh. Dia bukan ada bulat. Bulat ni sungguh. Tapi dia tak ada. Tapi faham, oh bulat, ya bulat. Ya, ini bulat. Tidak dapat dinafikan ianya bulat. Dia panggil sifat salbiah. Benda yang sungguh tak boleh dinafikan, tapi dia bukan jenis ada. Tapi faham lah. Malam-malam pecah, jatuh, bergolek, sama lah. Berpusing. Kipas berpusing. Pusing mana ada? Yang ada kipas sedang begitu. Pusing mana ada? Tapi boleh kata tak kipas tu pusing? Ya, sungguh dia pusing. Tak boleh dinafikan. Okey. Ilmu pun gitu juga. Ilmu ni sifat ma'ni. Yang jenis ada. Maknanya kalau pada makhluk, hitamlah dia. Kata-kata hitam. Tapi Allah tak bolehlah kata gitu. Jadi maknanya dia ada. Bila ada, kenapa kita kata dia ada? Sebab dia sah untuk dilihat. Boleh nampak. Nak hitam. Begitulah juga qudrah, hayah, qudrah, iradah dan ilmu. Dia jenis ada. Boleh nampak. Kalau Allah bagi nampak. Tapi Allah tak bagilah. Allah bagi di syurga, itu pun tak semua orang dapat. Itu sifat makni. Sifat yang ada pada Allah. Wahdaniyah ada tak pada Allah? Sifat wahdaniyah, iaitu esa, ada tak? Mana ada? Tapi Allah memanglah sungguh esa, tunggal. Tapi wahdaniyah tu mana ada? Dia pening gitu, biasa ulang. Jadi sifat makni sifat yang bangsa ada. Nanti boleh nampak ilmu Allah. Nampak ilmu? Ilmu kita tak boleh nampak. Allah tak bagi nampak lah. Mana dia ada? Dia ada. Ada. Sebab dia sifat makni. Bila makni dia ada. Bila dia ada, sah ataupun boleh untuk dilihat. Jika berkemampuan untuk lihat. Sekarang ni tak mampu lah. Itu nak beza sikit. Kita dah bahas banyak kali. Dan kita ada bahas sebelum ni juga. Berkaitan dengan ta'aluk. Mari kita tengok. Qudrah adalah kuasa. Bermaksud, dengan maksud, Allah berkuasa lah. Allah yang bersifat qudrah. Qudrah juga sifat makni. Okay. Qudrah maksudnya kuasa. Dengan maksud Allah kuasa lah. Kuasa apa? Kuasa mengadakan dan mentiadakan. Mengadakan. Yang daripada tak ada, jadikan ada. Dan daripada ada, jadikan tak ada. Maka Allah yang bersifat qudrah mengadakan. Allah yang bersifat qudrah mentiadakan. Boleh tak kita kata gini? Allah yang bersifat qudrah mendengar.
Allah yang bersifat qudrah melihat. Allah memang melihat, ya, tapi tak kena connection. Allah yang bersifat basar, Allah yang bersifat basar lah melihat. Boleh, Allah yang bersifat basar telah buat alam ini. Allah bersifat basar. Kalau tukar bahasa Melayu lah. Allah yang bersifat melihat, Allah yang mempunyai sifat melihat, mencipta alam ini. Nak cakap, tapi Allah memang cipta. Nak kata Allah tak melihat, Allah maha melihat, tapi tak kena connection. Kau cerita apa? Allah maha melihat buat alam ni. Itu saya nak bahas berkaitan dengan takluk. Nak bagi ingat balik yang hari tu kan. Takluk tu apa? Benda betul, tapi itu bukan takluk dia. Itu bukan cerita. Betul kedua-duanya. Allah yang bersifat mendengar, mencipta alam ini. Betul Allah mendengar dan Allah cipta alam. Tapi Allah cipta alam, buat alam qudrah. Jadi Allah yang bersifat qudrah mencipta alam ini. Allah yang bersifat ilmu menghancurkan alam ini. Memang Allah yang hancurkan alam ini. Memang Allah bersifat ilmu. Tapi bila menghancurkan, bukan ilmu. Ia menghancurkan ini qudrah juga. Ijad dan idam, mengadakan dan mentiadakan. Dah faham takluk. Jadi Allah bersifat qudrah. Qudrah maksud mengadakan dan mentiadakan. Allah mengadakan, mentiadakan. Mengadakan, mentiadakan tu sekalian perkara lah. Allah mengadakan dan mentiadakan sekalian perkara mengikut kehendak dia, iradah dia. Apa yang dia nak lah, dia mengadakan dan mentiadakan. Apa yang dia tentukan lah. Dia tentukan ada, maka qudrah, Allah yang bersifat qudrah lah buat. Sebab Allah nak ianya ada. Allah tak nak ianya ada, Allah yang bersifat qudrah mentiadakan dia. Jadi bila kita kata begitu, Allah yang bersifat qudrah, iaitu kuasa, mengadakan, buat, dan mentiadakan, musnahkan setiap perkara mengikut kehendak dia. Kehendak tu iradah. Mengikut kehendak dia yang muafakat dengan ilmu dia. Itu kita nak masuk tu. Yang muafakat dengan ilmu. Dia memang tak boleh lari. Qudrah, iradah, ilmu memang tak boleh lari. Termasuk hayah satu lagi lah. Sebab kalau tak hidup, apa guna qudrah lah. Cuma kalau yang besarnya 3. Kalau sebuah satu dia sebenarnya 3. Allah buat. Bila kita kata Allah yang buat alam, bila Allah buat alam, maknanya mestilah nak buat. Ke Allah tak nak alam jadi juga? Mana boleh gitu. Jadi bila Allah yang mencipta alam ni, Allah yang buat alam ni, maknanya Allah yang nak tu kehendak, Allah yang tentukan, iradah. Bila buat, mesti ilmu. Ke main belasah aja buat, mesti ada ilmu. Maka ketiga-tiga tu dia memang berangkai. Allah yang bersifat qudrah menjadikan alam ini dengan kehendaknya, dengan iradahnya, muafakat, yang berselari dengan ilmu dia. Ada 3 tu. Faham 3 ni cantik. Inilah kebanyakannya 3 perkara ni. Jadi muafakat dengan ilmunya. Bukannya dia nak, tapi tak kena. Buat ajalah, tak kena tu. Jadi Allah ada sifat ilmu, berpengetahuan, boleh kata gitu juga. Dan ada takluknya, ada hubungan, ada fungsi, ada kaitan, ada peranan. Bila kita sebut qudrah, peranan dia, kaitannya dengan buat dan memusnahkan. Bila kita kata ilmu, apa dia? Kita nak bincang pasal tu. Jadi itu adalah hubungan penciptaan, mengadakan dan mentiadakan kalau qudrah. Kalau dari segi ilmu, Allah bersifat ilmu, Allah tahu. Bermaksud Allah berpengetahuan, boleh kata kita lah. Allah tahulah sifat ilmu. Bila kita kata Allah tahu, maka apa yang Allah tahu tu adalah apa yang terjadi. Allah tahu apa yang terjadi. Terjadi itu kejadian. Terjadi itu kejadian. Ilmu tu Allah tahu. Itulah hubung kait di antara ilmu dan yang terjadi. Jadi apa yang terjadi itu Allah tahu. Kat situ kita nak cerita hubung kait. Apa hubung kait? Qudrah dengan kejadian. Hubungan dia hubungan penciptaan. Ialah qudrah mencipta. Allah yang bersifat qudrah menciptakan. Habis ilmu, Allah yang bersifat ilmu mengetahui apa yang ada, apa yang berlaku. Mari kita tengok satu-satu. Apa yang Allah tahu? Kita kena bandingkan dengan qudrah. Okey. Allah yang bersifat qudrah, kuasa. Buat apa? Buat perkara wajib. Yang ini kena fikir sikitlah sebab dia ada wajib, mustahil, harus.
Wajib tu wajib akal. Mustahil tu mustahil akal, harus tu harus akal. Jadi bila kita sebut Allah mencipta wajib, apakah yang wajib? Wajib akal. Hanya Allah dan sifatnya yang wajib akal. Jadi boleh kita kata Allah mencipta yang wajib. Mana boleh? Mana Allah cipta dirinya sendiri lah. Tak boleh kata gitu. Jadi maknanya kita buang yang wajib satu. Dia ada tiga je. Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Yang mustahil akal. Mustahil pula. Allah mencipta perkara yang mustahil akal. Tak masuk, itu bukan takluk dia. Allah mencipta perkara yang harus, iaitu perkara mungkinat. Itu takluk dia, iaitu perkara yang mungkinat. Yang kita bahas sebelum ni lah, kalau dah lupa. Yang kata, boleh tak Allah buat batu yang sangat besar sehingga Allah sendiri tak layak pikul? Allah sendiri tak layak angkat. Allah boleh tak soalan dia gitu? Boleh tak Allah buat satu batu yang sangat besar sehingga Allah sendiri tak larat nak angkat? Boleh tak kita kata gitu? Allah sendiri tak larat nak angkat, itu bukan perkara harus, itu perkara mustahil. Maka itu bukan takluk dia. Ini agak susah lah sikit. Dia kena sabar lah abad ni. Jadi bila kita kata perkara mustahil, itu bukan takluknya. Kita tak boleh kata boleh tak Allah mencipta batu yang sangat besar sehingga Allah tak larat pikul. Tak boleh. Sebab takluk, hubungan dia antara kudrah, kekuasaan adalah perkara yang harus saja. Perkara yang boleh jadi, boleh tak jadi. Perkara harus, perkara mungkin. Allah tak layak angkat, itu perkara mungkin ke? Itu perkara mustahil. Maka itu bukan takluk dia. Jadi kita tak boleh kata, yang saya bagi contoh meja ni lah, bukan takluk dia. Boleh tak kita kata meja ni tak berkualiti? Sebab dia tidak boleh mendengar. Tak kata itu. Allah lemah sebab dia tak boleh buat batu yang sangat besar sehingga dia sendiri tak larat pikul. Maka Allah lemah. Boleh tak kita kata gitu? Seumpama kita kata tak kualiti ni meja ni sebab dia tak boleh mendengar. Tak kualiti meja ni sebab dia tak boleh makan nasi. Tak kena, itu bukan takluk dia. Tak kualiti ni sebab pegang sikit dah rasa macam nak bergoyang. Itu dia punya takluk dia. Jadi kita tak boleh kata meja ni tak kualiti sebab dia tak boleh minum air. Dia tak boleh bergerak sendiri, dia tak boleh melompat. Bukan takluk. Kalau nak kata dia kualiti, biar takluk dia. Biar kena-mengena dengan dia. Jadi kita tak boleh kata tak berkualiti. Tak payah beli tak berkualiti. Tak boleh kata gitu. Bukan takluk dia. Jadi kita tak boleh kata Allah lemah kerana Allah tak boleh buat batu yang besar sehingga Allah sendiri tak larat pikul. Tak boleh kata Allah lemah kerana itu. Kerana itu perkara mustahil. Bukan takluk dia. Kalau kita nak banding-banding itulah. Kita tak boleh kata meja ni tidak berkualiti kerana dia tak boleh makan nasi. Tapi kita kata meja ni sakit. Demam. Tak boleh, itu bukan takluk dia. Tak boleh kata jangan belilah meja ni sebab dia selalu demam. Macam bengong cakap lah. Begitulah bengong orang cakap, Allah boleh tak buat isteri dia? Kalau Allah Maha berkuasa, dia boleh buatlah isteri dia. Logik sekali, betul lah tak? Kalau berkuasa semua boleh buat. Sabar dulu. Kalau betul lah meja ni sangat bagus, sepatutnya meja ni pergi cari jodoh, kahwin. Kau cerita apa ni? Macam tu lah. Tapi cuma bab Tuhan kita tak apa-apa nak faham sebab ni. Kalau bab meja kita tahu, meja ni jangan beli sebab dia tak reti cari jodoh sendiri. Dia tak kahwin, dia tak kahwin. Kau cakap apa ni meja kahwin? Biol ke apa? Macam tu lah kalau kata Allah boleh tak buat sebab benda tu mustahil kan. Meja pergi cari jodoh, apa cerita? Meja makan nasi, meja minum air, meja bergerak melompat sendiri. Kan mustahil. Jadi tak boleh kita kata meja ni jangan tak bagus kerana dia tak boleh buat perkara mustahil. Tak boleh kata gitu. Tapi bolehlah kata meja ni tak elok sebab warnanya kurang. Kenalah dengan dia. Kerana dia tak kukuh, bergoyang sebagainya, kenalah. Takluk dia. Bila kita nak kata Allah lemah kerana tak boleh buat isteri, mana boleh? Ada isteri tu perkara mustahil. Mana boleh kata Allah lemah? Itu istilah. Kita kena urang-urang faham kat situ. Jadi itu dari segi kekuatan, kudrah. Dari segi ilmu, yang tadi maknanya dari segi kudrah tidak tertakluk kepada perkara wajib iaitu diri Allah sendiri, tak tertakluk kepada perkara mustahil, hanya tertakluk kepada perkara mungkin yang boleh ada boleh tak ada. Berbeza dengan ilmu. Ilmu kat mana? Takluk dia. Ilmu adalah Allah tahulah. Allah tahu tak perkara yang wajib.
Bila sebut wajib, wajib akal. Wajib tu Allah dan sifat, itu je. Kalau wajib tak ada yang lain. Allah dan sifat-sifat Allah. Allah tahu tak yang wajib, iaitu diri dia Allah sendiri dan sifat-sifatnya. Tahu. Maknanya Allah tahu perkara yang wajib. Itu perbezaan. Dari segi qudrah, dia tak terkait dengan wajib, tak terkait dengan mustahil. Hanya terkait dengan harus je. Perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Kalau ilmu, dia terkait semua. Allah boleh, Allah tahu tak? Sebab ilmu ni tahu. Allah tahu tak dirinya sendiri, iaitu wajib. Tahu. Allah tahu tak perkara mustahil? Tahu. Allah tahu tak? Tahulah mustahil, iaitu dia tak ada anak, dia tak ada isteri. Allah tahulah perkara mustahil. Allah tahu tak perkara harus? Tak payah ceritalah, kita lah semua harus. Jadi takluknya adalah wajib, mustahil dan harus. Dia agak perkara yang wajib diri Allah dan sifat sendiri. Allah tahulah. Allah tahu dirinya sendiri dan Allah tahu Allah tahu dia mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Allah tahu dia mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terkira banyaknya. Bukan 20, tidak terkira banyaknya. Allah tahu dengan ilmu Allah yang tidak terkira juga. Jadi kita nak faham takluk tu sikit je. Sikit je nak faham tu. Tak banyak pun, masih lagi fardu ain lagi itu sebenarnya. Jadi tahu Allah ni tahu sungguh. Tidak ada penghujung tahu tu. Pengetahuan tu tidak ada penghujung. Dekat syurga, dekat neraka nanti. Dah berat kan, kita ringankan sekejap. Dekat syurga dan neraka nanti. Adalah orang yang akan kekal dalam neraka. Ada orang kafir dia kekal dalam neraka. Dan ada yang kekal dalam syurga. Kita semualah kekal dalam syurga. Bila kekal dalam syurga, Allah tahu tak? Allah tahu tak? Bila sebab Allah tahu yang sedang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadilah semua. Ke yang akan datang Allah tak tahu? Kita akan bahas kalau sempat je lagi. Jadi di syurga nanti mana akan datang? Akan ada yang kekal. Allah tahu apa yang terjadi. Malah setiap nafas di dalam syurga pun Allah tahu. Sehingga bila? Syurga kan selama-lamanya. Maka Allah tahulah selama-lamanya. Dengan ilmu Allah yang tidak berpenghujung. Tak habis, tak boleh nak fikir. Apa yang terjadi dalam syurga Allah dah tahu. Ke Allah tak tahu lagi apa yang terjadi dalam syurga? Kalau Allah tak tahu lagi, mana rosak sifat ilmu. Tak sempurnalah sifat ilmu. Macam kita lah, esok tak tahu jadi apa. Kalau Allah esok tak tahu jadi apa, maka rosaklah ilmu. Macam kita lah tak tahu. Maka Allah tahu. Jadi Allah tahu nafas, kesakitan, apa yang berlaku dalam neraka, yang mana selama-lamanya. Sampai kita tak boleh fikir. Kalau tuan macam tahu selama-lamanya dengan ilmu Allah yang tidak berpenghujung juga. Habis tahu apa yang berlaku. Kalau Allah tahu apa yang berlaku dalam syurga dan dalam neraka, maknanya Allah tahu tak siapa yang dah masuk syurga, siapa yang akan masuk syurga, siapa yang akan masuk neraka. Tahulah. Kita ni semua Allah tahu dah syurga ke neraka. Ke nak kata Allah tak tahu lagi? Rosak terus kalau kita cuba sebut kat mulut. Baru terasa kadang-kadang dalam hati je. Fikir otak. Ya. Kalau Allah dah tahu, mana kita ni tahulah syurga neraka. Kita mula bercakap-cakap dengan hati. Cuba sebut kat mulut, mesti bunyi pelik. Allah tak tahu lagi apa akan jadi. Tak rasa takut tak? Takkan Allah tak tahu lah. Kalau tak sebut, itu mainan syaitan. Dia akan main dekat sini, dia akan main dekat hati kita. Ya, kalau Allah tahu, kita ni semayang buat apa Allah dah tahu. Maknanya, benda tu telah ditentukan lah. Sebab Allah dah tahu. Sama ada syurga atau neraka. Bermain-main tu. Sebut je kat mulut, terus nampak pelik. Allah tak tahu lagi esok jadi apa. Takkan Allah tak tahu. Allah Tuhan Maha mengetahui. Dia jadi takut. Tapi kalau cakap dalam hati, dia boleh pergi jauh, sejauh-jauhnya. Sesatlah maksudnya. Mengarut semengarut-mengarutnya. Sebut kat mulut cuba sekali. Apa-apalah. Apa-apa yang memain kat hati, sebut kat mulut. Mesti jadi pelik. Kita rasa, tak berani aku nak cakap. Tahu tak berani. Dalam hati dia pergi jauh. Dalam kepala dia akan pergi jauh sampai tak boleh pergi dah. Sebut kat mulut. Allah tahu tak siapa yang masuk syurga neraka? Siapa berani cakap Allah tak tahu? Dalam hati dia akan cakap Allah takkan Allah tahu, takkan. Dia tak kata Allah tak tahu, dia kata takkan. Itu syaitan tu. Takkan Allah tak tahu. Takkan Allah tahu. Kalau Allah tahu maknanya kita ni dah ditentukan. Kalau macam tu buat apa kita sembahyang? Buat apa kita duduk usaha-usaha ni? Sebab Allah dah tahu. Bila Allah dah tahu maknanya telah ditentukan. Dia main. Tapi kalau sebut aja tu tak berani. Sebut kat mulut, sorry, tarik balik. Sebab kita tahu Allah Maha mengetahui. Apa yang Allah tahu perkara
perkara jadi maka wajib bagi setiap orang fardhu ain meyakini bahawa Allah bersifat dengan ilmu. Kesempurnaan ilmu Allah tak boleh kita nak bayang kesempurnaan ilmu Allah.